Hai murid-murid, selamat pagi. Jadi pada hari ini untuk mata pelajaran matematik, cikgu akan ajar kamu tajuk 5 iaitu wang. Kamu akan belajar untuk menyatakan maksud untung dan rugi, diskaun, harga kos, harga jual, bil, invoice dan ribat. Okey. Hari ini pembelajaran kita berfokus kepada yang cikgu tanda warna hijau sahaja. Okey, iaitu untung dan rugi, diskaun, harga kos, harga jual, bil, invoice dan ribat. Aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan akan cikgu ajar pada pembelajaran yang akan datang. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh melakukan rujukan buku teks pada muka surat 63, 64, 71, 72 dan 74. Pertama sekali, cikgu ingin terangkan kepada kamu mengenai peringkat jual beli. Murid harus faham tentang peringkat jual beli agar lebih mudah untuk murid memahami konsep-konsep jual beli yang akan cikgu terangkan kemudian. Peringkat jual beli terdiri daripada 4. Yang pertama ialah kilang. Kilang bertanggungjawab untuk mengeluarkan barangan. Contohnya kalau kilang kasut, dia mengeluarkan kasut. Kalau kilang baju, mengeluarkan baju dan sebagainya. Peringkat kedua ialah pemborong. Pemborong ini akan membeli barangan daripada kilang dalam kuantiti yang banyak. Macam-macamlah barang yang diorang akan borong dari kilang. Borong ni maksudnya membeli dalam kuantiti yang banyak. Peringkat ketiga ialah peruncit atau peniaga. Peruncit atau peniaga ni kebiasaannya adalah orang yang memiliki kedai. Contohnya kedai kasut Pak Ali. Okey, Pak Ali memiliki kedai kasut. Pak Ali akan membeli bilangan kasut yang dikehendaki. Contohnya kalau Pak Ali ingin 100 kasut sekolah. Jadi 100 pasang kasut sekolah. Jadi Pak Ali akan membeli 100 pasang kasut sekolah daripada pemborong. Okey, kasut tersebut akan dipamerkan di kedai Pak Ali. Peringkat terakhir ialah pembeli. Pembeli ini adalah kita lah. Kita akan pergi ke kedai. Contohnya tadilah kedai Pak Ali yang jual kasut. Kita akan pergi ke kedai Pak Ali sekiranya kita ingin membeli kasut. Jadi peringkat jual beli terdiri daripada 4, iaitu kilang, pemborong, peruncit atau peniaga dan akhir sekali pembeli. Mari kita belajar mengenai harga kos dan harga jual. Harga kos ialah harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Manakala harga jual ialah harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Baiklah, cikgu akan bagi satu contoh cerita kepada kamu untuk kamu lebih memahami perbezaan harga kos dan harga jual. Okey. Terdapat sebuah kilang baju, yang warna biru ni, sebuah kilang baju. Rafi memiliki kedai sukan. Jadi, Rafi menempah baju untuk dijual di kedainya daripada kilang. Harga baju tersebut dibeli dari kilang pada harga RM30 sehelai. Kemudian, baju tersebut dipamerkan di kedai sukannya untuk dijual kepada pembeli. Pembeli membeli baju tersebut di kedai sukan Rafi pada harga RM50. Maksudnya begini, Rafi membeli baju itu daripada kilang dengan harga RM30. Tetapi kemudian Rafi menjual semula baju tersebut kepada pembeli di kedainya dengan harga RM50. Jadi murid-murid, RM30 tersebut adalah harga kos. Manakala RM50 adalah harga jual. Kerana RM50 itu adalah nilai barang tersebut dijual kepada pembeli.
Mari kita belajar pula mengenai untung dan rugi. Pertama sekali kita belajar tentang untung. Untung ialah harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Okey, cikgu ulang semula contoh tentang kedai sukan Rafi tadi yang dia beli baju sukan tadi. Okey, bila kita lihat situasi tadi, kedai sukan Rafi membeli baju daripada kilang dengan harga RM30 sehelai. Kemudian menjual kepada pembeli dengan harga RM50 sehelai. Maka kedai sukan Rafi mendapat untung. Kenapa dapat untung? Kerana kedai tersebut menjual baju itu pada kadar harga yang lebih tinggi berbanding harga mereka membeli daripada kilang. Jadi keuntungan kedai sukan Rafi ialah RM50 tolak RM30 iaitu RM20. Rugi pula ialah harga kos lebih tinggi daripada harga jual. Contohnya, kita andaikan bahawa kedai sukan Rafi menjual baju tersebut pada kadar RM20 sehelai. Dalam situasi ini, kedai sukan Rafi mengalami kerugian. Kenapa? Kerana mereka telah menjual baju tersebut pada kadar harga yang lebih rendah berbanding harga mereka membeli daripada kilang. Kedai sukan Rafi mengalami kerugian sebanyak RM10, iaitu RM30 tolak RM20 bersamaan dengan RM10. Setelah kamu betul-betul memahami konsep harga kos, harga jual, untung dan rugi, barulah kamu boleh belajar mengenai diskaun. Diskaun ialah potongan harga daripada harga asal. Sekiranya sesuatu barang itu dijual dengan adanya diskaun, kamu boleh membeli barangan tersebut pada kadar harga yang lebih murah berbanding harga sebenar. Contohnya, harga sebenar kereta ini ialah RM68,000, tetapi ianya dijual dengan diskaun 20%. Jadi, perkara pertama yang perlu kamu buat ialah kamu perlu melakukan pengiraan nilai diskaun tersebut. Okey, tapi bagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu tak akan memberi penerangan mengenai jalan kerja ataupun tidak akan menerangkan dengan mendalam mengenai pengiraan diskaun ini kerana cikgu akan ajar kamu mengenai pengiraan diskaun ini dengan lebih mendalam pada pembelajaran yang akan datang. Hari ini cikgu hanya ingin menerangkan secara ringkas tentang konsep diskaun. Okey, murid-murid? Okey, jadi berdasarkan pengiraan ini, diskaun bagi kereta tersebut ialah RM13,600. Maka, harga kereta tersebut selepas diskaun ialah RM54,400, iaitu harga sebenar tolak dengan nilai diskaun RM68,000 tolak RM13,600, maka dapatlah RM54,400. Sesiapa yang ingin membeli kereta ini, mereka hanya perlu membayar RM54,400. Jauh lebih murah daripada harga sebenar. Seterusnya kita belajar mengenai ribat. Ribat adalah potongan daripada sejumlah bayaran atau pulangan sebahagian wang selepas pembelian barangan. Mari kita lihat contoh situasi ini. Sebuah kedai menawarkan ribat RM5 bagi setiap pembelian RM100. Dalam gambar ini, cikgu namakan puan yang berbaju oranye ini sebagai Puan Lily. Puan Lily pergi ke kedai membeli barang. Berdasarkan dialog ini, Puan Lily perlu membayar sebanyak
RM209.50. Tetapi Puan Lily baru teringat. Oh, saya ada kupon ribat RM5 pada minggu lepas. Ini kuponnya. Baiklah, Puan hanya bayar RM204.50. Puan dapat lagi kupon ribat untuk pembelian pada kali ini. Ini resip Puan dan kupon itu. Terima kasih. Berdasarkan situasi Puan Lily ini, Puan Lily telah membayar kurang daripada harga yang sepatutnya kerana Puan Lily memiliki ribat iaitu kupon sebanyak RM5. Selepas beliau menyerahkan kupon kepada juruwang, beliau perlu membayar barangan beliau pada kadar yang lebih rendah. Bayaran sebenar ialah RM209.50. Tetapi selepas ditolak kupon ribat RM5 beliau hanya perlu membayar RM204.50. Dan selepas membayar bayaran tersebut, beliau dapat lagi kupon ribat yang baru. Dan kupon ribat tersebut dapat beliau gunakan pada pembelian yang seterusnya. Berdasarkan situasi ini, kita dapat lihat bahawa ribat ini melibatkan potongan daripada sejumlah bayaran. Dan sekiranya pembayaran kita menepati syarat yang diberi oleh kedai tersebut, kita akan dapat lagi ribat yang baru untuk pembayaran yang akan datang. Sebagaimana Puan Lily, oleh kerana pembelian beliau melebihi RM100, beliau dapat lagi kupon yang baru untuk pembelian seterusnya. Ramai di antara kita sering kali keliru tentang diskaun dan ribat. Adakah ia perkara yang sama ataupun berbeza? Jadi di sini untuk memberi kamu kefahaman yang lebih, cikgu buat sedikit rumusan mengenai apakah beza antara diskaun dengan ribat. Diskaun dan ribat adalah perkara yang baik. Kedua-duanya adalah baik untuk pembeli kerana mengurangkan jumlah yang dibayar semasa membeli sesuatu. Maksudnya, sekiranya benda itu memiliki diskaun atau ribat, pembeli dapat membayar barangan pada kadar yang lebih murah berbanding harga yang sebenar. Bezanya adalah diskaun pengurangan harga diberi semasa barang dibeli. Manakala ribat, pengurangan harga adalah selepas pembayaran penuh dibuat. Contohnya, untuk diskaun, kamu pergi ke kedai dan kamu lihat berapakah diskaun untuk benda ataupun barangan yang kamu ingin beli. Contohnya, kamu ingin membeli sehelai baju. Kamu pergi ke kedai dan kamu lihat harga sebenar baju tersebut. Contohnya, RM20. Dan kamu lihat berapakah diskaun yang diberi untuk baju tersebut. Mungkin 5%, mungkin 10%. Ribat pula, pengurangan harga adalah selepas pembayaran penuh dibuat. Contohnya, seperti Puan Lily tadi. Selepas membayar, Puan Lily diberi kupon ribat dan kupon tersebut boleh digunakan untuk mengurangkan harga pembelian yang akan datang. Berdasarkan contoh yang cikgu beri ini, kita dapat lihat bahawa kedua-dua perkara ini iaitu diskaun dan ribat membantu pembeli untuk mendapat pengurangan jumlah bayaran. Tetapi diskaun diberi semasa barang-barang dibeli. Manakala ribat, pengurangan harga adalah selepas pembayaran penuh dibuat. Bil. Bil adalah penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang telah diterima. Maksudnya, kita akan dapat bil selepas kita membuat pembayaran atau selepas kita menerima sesuatu perkhidmatan. Bil juga dikenali sebagai resit. Resit dan bil adalah perkara yang sama. Setiap kedai memiliki desain bil yang berlainan.
Ini adalah salah satu contoh bil. Mari kita lihat apakah kandungan bil. Bil kebiasaannya memaparkan alamat kedai, nama kedai dan juga nombor telefon kedai. Senarai barangan dan juga harga barang yang kita bayar juga terdapat pada bil yang kita terima. Jumlah bayaran, ribat dan diskaun juga terpapar pada bil. Dan akhir sekali di bahagian berdasarkan desain bil ini, di bahagian bawah akan terdapat ataupun tercatat hari, tarikh dan masa kita membuat pembayaran. Mari kita lihat apakah pula invoice. Invoice adalah maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatat secara terperinci. Ini bermaksud invoice akan diberi kepada pelanggan sebelum pelanggan melakukan pembayaran. Setiap kedai memiliki desain invoice yang berlainan. Ini adalah salah satu contoh invoice. Mari kita lihat apakah kandungan invoice. Yang pertama, nama dan alamat penjual ataupun syarikat, nama dan alamat pembeli, nombor invoice, tarikh invoice, maklumat pesanan atau barang yang dibeli, maklumat bayaran dan yang akhir sekali yang paling penting ialah pengesahan penjual iaitu tanda tangan ataupun cap syarikat penjual. Apakah beza antara bil dengan invoice? Bil dan invoice kedua-duanya adalah pernyataan bertulis yang dikeluarkan oleh pekedai atau syarikat di mana kita membeli atau menerima sesuatu perkhidmatan. Bil diberi kepada pembeli selepas perkhidmatan diterima atau pembayaran dilakukan, iaitu barang sudah dapat, kemudian kita bayar dan barulah kita dapat bil. Invoice pula diberi kepada pembeli sebelum perkhidmatan diterima atau pembayaran dilakukan. Pembeli mengetahui berapa nilai yang perlu dibayar berdasarkan nilai yang ditulis pada invoice. Contohnya, sebelum kita dapat barang, kita akan menerima invoice daripada pekedai. Berdasarkan invoice tersebut, kita dapat lihat senarai barang yang kita hendak, kemudian barulah kita melakukan pembayaran. Tahniah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap dengan penerangan ringkas cikgu tadi, kamu dapat memahami segala yang cikgu ajar mengenai harga kos, harga jual, untung, rugi, diskaun, ribat, bil dan invoice. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Bye murid-murid. Terima kasih.